Assalamualaikum dan hai. Kumpulan kami akan menjelaskan tentang hasil kajian kami yang mana ia bertajuk berkenaan dengan e-hailing mengubah terma dan syarat pekerjaan sedia ada. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu terma dan syarat pekerjaan. Di mana terma itu bermaksud di dalam kontrak perkhidmatan, dia adalah hasil rundingan di antara pihak majikan dan juga pihak pekerja. Ia merujuk kepada tanggungjawab yang telah dipersetujui di dalam kontrak. Manakala syarat pula adalah arahan daripada pihak majikan kepada pekerjanya dari masa ke semasa. Oleh itu, di dalam Akta Kerja 1955 terdapat peruntukan berkenaan dengan terma dan syarat pekerjaan. Terma dan syarat pekerjaan yang diperuntukkan adalah yang pertama, masa bekerja. Seterusnya, cuti tahunan. Masa bekerja itu pula ada termasuk dengan kerja lebih masa. Seterusnya, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, pemberhentian dan juga faedah bersalin. Seterusnya, e-hailing. E-hailing ni ialah kenderaan persendirian yang digunakan untuk dijadikan pengangkutan awam di mana ia ditempah melalui aplikasi elektronik. Kenderaan tersebut hendaklah tidak melebihi 4 tempat duduk hingga 11 tempat duduk termasuk tempat duduk pemandu, dan e-hailing yang terdapat di Malaysia antaranya adalah MyCar, Grab dan juga Maxim. Kenderaan e-hailing ni telah dikuatkuasakan dan juga untuk untuk memudahkan pengawal seliaannya. AD ni adalah agensi pengangkutan awam darat. Dan penyakawalan ni melalui pemberian lesen-lesen kepada pemilik kenderaan e-hailing, di mana ia dikuatkuasakan pada 12 Julai 2018 melalui pindaan Akta Pengangkutan Awam Darat 2017. Seterusnya, apabila kita melihat kepada perbandingan e-hailing kepada terma dan syarat pekerjaan yang ada, apa yang kita dapat tengok ialah perkhidmatan teksi. Teksi pula ialah kenderaan yang digunakan untuk dijadikan pengangkutan awam untuk mengambil penumpang. Setiap pemandu-pemandu teksi perlulah berdaftar di APAD juga, iaitu Agensi Pengangkutan Awam Darat. Permasalahan kajian, keselamatan pengguna e-hailing dan pemandu e-hailing. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD pada hari ini telah mengadakan mesyuarat dengan pegawai-pegawai kanan Grab Malaysia bagi membincangkan langkah-langkah permasalahan keselamatan yang serius. Demi keselamatan penumpang, beberapa langkah akan diwajibkan ke atas pengendali e-hailing sebelum berlangsungnya pembacaan kedua bagi pindaan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 APAD di Parlimen pada bulan Julai nanti. Langkah-langkah tersebut adalah: pertama, bermula pada 16 Jun, pengendali e-hailing diwajibkan mengemukakan rekod-rekod pemandu pada SPAD. Ini adalah untuk membolehkan Suruhanjaya melaksanakan saringan latar belakang yang lebih ketat dengan usaha sama agensi-agensi penguatkuasaan seperti PDRM dan JPJ. Suruhanjaya telah mengarahkan pengendali e-hailing untuk mempercepatkan pelaksanaan butang panik atau SOS pada aplikasi mereka dalam jangka masa terdekat. Butang panik ini akan menyediakan satu ciri keselamatan kepada penumpang yang akan memberikan maklumat kepada polis apabila terdapat kecemasan. Seterusnya, pendapatan yang terhad dan tidak kekal. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dengan kerjasama Persatuan Kebajikan e-hailing PKEH menyediakan 21 senti kepada pemandu aplikasi itu merujuk apa jua urusan berkaitan kerja mereka. Ini juga bagi membolehkan mereka berehat bagi melepaskan penat selepas bekerja, selain dapat berbincang sesama sendiri bagaimana untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sementara itu, Dr. Izam berkata PKEH akan mewakili semua jenis perniagaan menggunakan aplikasi e-hailing dan pihaknya akan menyediakan platform pendaftaran. Seterusnya, kurang kesediaan daripada pengguna. Ramai pengguna perkhidmatan e-hailing terpaksa mencari pengangkutan alternatif hari ini apabila terpaksa menunggu lebih sejam untuk mendapatkan perkhidmatan itu. Ia berikutan pelaksanaan peraturan lesen kenderaan pengangkutan awam yaitu PSW dalam perkhidmatan e-hailing yang berkuat kuasa hari ini. Ramai pengguna
terpaksa beralih kepada perkhidmatan lain seperti taksi, bas, dan pengangkutan tren selepas terpaksa menunggu lama. Selain itu, terma dan syarat yang baru digunakan. Apa yang menjadi dilema pemandu-pemandu dan penyedia perkhidmatan sebelum ini adalah syarat-syarat baru yang dibenarkan. Selain syarat-syarat oleh penyedia perkhidmatan e-hailing, para pemandu berhadapan dengan syarat-syarat kerajaan yang sukar dipenuhi dan memerlukan masa yang panjang serta perlu mengeluarkan belanja sendiri. Tidak semua dapat dipatuhi oleh pemandu dengan mudah, malah memerlukan masa yang agak panjang, sedangkan perkara ini boleh dimudahkan oleh pihak kerajaan. Pengkaji telah menimbulkan dua persoalan. Persoalannya adalah seperti berikut. Ya. Yang pertama, apakah perbezaan terma dan syarat pekerjaan sedia ada dengan terma dan syarat pekerjaan di e-hailing? Yang kedua, apakah kesan kewujudan e-hailing terhadap terma dan syarat pekerjaan sedia ada? Oleh itu, maka wujudlah dua juga objektif. Yang pertama, menganalisis perbezaan antara terma dan syarat pekerjaan sedia ada dengan terma dan syarat perkhidmatan e-hailing. Yang kedua, mengkaji kesan kewujudan e-hailing terhadap terma dan syarat pekerjaan sedia ada. Seterusnya kita masuk kepada latar belakang kajian. Perniagaan e-hailing merupakan satu perkhidmatan yang disediakan untuk menempa perkhidmatan pengangkutan awam melalui aplikasi elektronik. Perkhidmatan ini ada termasuk kenderaan e-hailing dan juga taksi. Sumber dipetik melalui portal rasmi SPAD. Perkhidmatan e-hailing yang diperkenalkan di negara ini merupakan perkhidmatan baru yang tidak termaktub dalam mana-mana undang-undang yang sedia ada. Walau bagaimanapun, perkhidmatan ini perlu dikuatkuasakan bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan adalah menepati tahap keselamatan, perkhidmatan yang berkualiti termasuk dari segi aspek keselamatan, dan juga mempunyai kesaksamaan level playing field di antara perkhidmatan e-hailing dan perkhidmatan taksi itu sendiri. Seterusnya, terma dan syarat pekerjaan juga dipanggil sebagai kontrak kerja. Umumnya, dalam kontrak kerja mengandungi segala peraturan etika kerja serta pelbagai manfaat yang diterima oleh pekerja sepanjang berada di dalam tempoh perkhidmatan. Dengan kata lain, terma dan syarat ini adalah syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh majikan dan juga pihak pekerja itu sendiri. Beralih kepada skop kajian, pekerja e-hailing dan syarikat e-hailing yang berada di sekitar kota Kinabalu, Sabah. Sejak awal 2010, rakyat Malaysia mula diperkenalkan dengan syarikat perintis e-hailing MyTaxi, kini dikenali sebagai Grab dan Uber. Perkhidmatan yang ditawarkan platform-platform ini kini tidak asing lagi bagi masyarakat kota. Tahun demi tahun, platform gig dan ekonomi gig semakin berkembang menjadi sumber pendapatan penting bagi kira-kira 250,000 pekerja gig di seluruh negara, yaitu anggaran industri. Pekerja e-hailing ini merupakan pemandu yang menggunakan platform atau aplikasi e-hailing dan bekerja di bawah syarikat e-hailing. Pekerja ini termasuk pekerja sepenuh masa dan separuh masa. Walaupun kebanyakan pekerja e-hailing ini merupakan pekerja separuh masa yang ingin mencari pendapatan yang lebih untuk meneruskan kehidupan. Seterusnya, pengguna e-hailing yang menggunakan perkhidmatan e-hailing melalui aplikasi. Pengenalan sistem komuniti akan memudahkan pengguna e-hailing sekaligus fokus lebih khusus terhadap keperluan penumpang sendiri. Pengenalan komuniti terbaru itu juga penting dalam menyediakan persekitaran yang kondusif ketika melakukan perjalanan terutama di ibu kota. Pengguna e-hailing ini akan lebih difokuskan kepada pengguna yang kerap menggunakan aplikasi e-hailing ini. Pengguna ini kebiasaannya wanita atau pelajar-pelajar universiti kerana mereka kebiasaannya tidak mempunyai lesen atau kenderaan untuk pergi ke suatu tempat. Terma dan syarat e-hailing yang sedia ada serta yang telah diperbarui. Perkhidmatan e-hailing yang dibenarkan di negara ini merupakan perkhidmatan baru dan tidak termaktub di mana-mana akta sedia ada. Oleh yang demikian, perkhidmatan ini perlu dikuatkuasakan bagi memastikan perkhidmatan yang sedia menepati tahap. Perkhidmatan yang berkualiti termasuk dari aspek keselamatan. Ia juga bagi memastikan kesaksamaan level playing field di antara perkhidmatan e-hailing dengan perkhidmatan taksi. Okey. Teknologi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia.
pada masa kini teknologi maklumat bukan sahaja melibatkan literasi komputeran, malah ia juga digunakan dalam proses komunikasi dan proses penyelesaian masalah dalam tugasan. Ia menjadi komponen yang paling penting dalam perniagaan. Perhubungan harmoni di antara teknologi dan perniagaan harus diwujudkan. Sekiranya pengguna teknologi diabaikan, perniagaan akan hilang daya saing sama ada dalam peringkat tempatan ataupun global. Seterusnya kita masuk kepada isi yang seterusnya, yaitu Uber telah diperkenalkan di Malaysia sejak hujung tahun 2013. Bagi yang tidak mengenali Uber, ia menyediakan sebuah aplikasi untuk peranti mudah alih, membolehkan pengguna membuat tempahan pemandu peribadi anda tersendiri menggunakan pilihan kereta mewah, di mana di sini anda boleh memilih sendiri kereta yang anda inginkan, seperti contoh Toyota Camry, Nissan Tina, Mercedes S-Class ataupun E-Class dan BMW 7 Series. Selain tertumpu terhadap orang awam, golongan pelajar Institut Pengajian Tinggi juga cenderung menggunakan Uber kerana sukar untuk mendapatkan pengangkutan menuju ke destinasi tepat pada masanya. Saya sebagai seorang pelajar IPT, saya sering menggunakan Uber ataupun Grab. Pada masa itu Uber masih ada, tapi sekarang yang ada di Malaysia hanya Grab dan Myka dan beberapa lagi. Seterusnya melalui portal Agensi Pengangkutan Awam Darat SPAD, untuk memastikan keselamatan penumpang terjamin, beberapa langkah akan diwajibkan ke atas pengendali e-hailing sebelum berlangsung pembacaan kedua bagi pindahan akta pengangkutan awam darat APAD. SPAD telah memperkenalkan beberapa peraturan kepada pengendali e-hailing inilah supaya keselamatan pengguna itu terjamin semasa menggunakan Grab ataupun sebagainya. Contohnya dia ada 5 langkah, seperti 1, bermula pada 16 Jun, pengendali e-hailing diwajibkan mengemukakan rekod-rekod pemandu kepada SPAD. Ini adalah untuk membolehkan Suruhanjaya melaksanakan saringan luar belakang lebih ketat dengan usaha sama agensi penguatkuasa seperti PDRM dan JPJ. Kedua, meningkatkan keselamatan penumpang. Ketiga, sebagai satu polisi mitigasi risiko yang proaktif, SPAD telah menggesa pengendali e-hailing untuk menggunakan proses yang lebih menyeluruh bagi mengenal pasti profil pemandu, di mana kita sebagai pengguna kita tahu siapa pemandu yang kita akan naik masa-masa menggunakan pengangkutan Grab, begitulah. Yang keempat, pengendali e-hailing juga diwajibkan untuk menyerahkan data bulanan mengenai pemandu-pemandu yang telah dikenal pasti atas kesalahan trafik, tingkah laku dan perkhidmatan. Seterusnya yang terakhir, langkah yang kelima ialah pengendali e-hailing juga dikehendaki menyerahkan data bulanan rating pemandu kepada Suruhanjaya untuk menganalisis secara proaktif isu-isu pengurusan pemandu. Dalam e-hailing ini juga yang membantulah kepada SPAD untuk mengenal pasti, sebab sebagai pengguna selepas kita menggunakan perkhidmatan mereka, kita akan memberi rating kepada pemandu tersebut. So jika pemandu yang memperolehi rating yang rendah, mungkin dikenakan tindakan lah. Kita masuk kepada metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang kami gunakan adalah kaedah kajian kualitatif. Kaedah kajian kualitatif terdiri daripada 3, yaitu temu bual, pemerhatian, dan juga analisis data. Kami menggunakan teknik analisis data disebabkan isu pandemik yang sedang berlaku pada ketika ini menyebabkan limitasi untuk kami mendapatkan data itu sendiri. Manakala populasi dan sampel, kami menggunakan persampalan persetujuan. Kami menggunakan kaedah kepustakaan juga, dan kami menganalisis dokumen-dokumen berdasarkan artikel, jurnal, buku, dan lain-lain sumber bahan bacaan berkaitan dengan terma dan syarat yang terdapat dalam perkhidmatan e-hailing itu sendiri. Teknik persampalan menurut Syed Arabi 1998 mengatakan bahwa responden yang paling sesuai dengan teknik persampalan adalah ditentukan oleh pengkaji itu sendiri agar sesuai dengan tujuan kajiannya. Kami menggunakan persampalan bertujuan, yaitu menurut Rohana 2003, melalui persampalan bertujuan, penyelidik dapat memperolehi data dan maklumat yang dikehendaki bagi menjawab persoalan kajian yang timbul. Dan kaedah pengumpulan data yang kami
adanya analisis data dan literature review. Menurut Taylor 2011, analisis data adalah merupakan sebuah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis idea seperti yang disyaratkan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu sendiri. Dan syarat perkhidmatan e-hailing yaitu yang pertama, mari kita lihat kriteria kelayakan permohonan lesen perniagaan LPP. Setiap pemegang lesen LPP dia haruslah berdaftar kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan juga Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan kedua adalah berkaitan dengan spesifikasi aplikasi di mana pemegang LPP dan pemohon LPP ini dia harus mempunyai satu aplikasi e-hailing di mana aplikasi itu memenuhi syarat fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Okey. Antara fungsi-fungsi aplikasi e-hailing pula ialah fungsi pendaftaran pemandu dan penumpang, fungsi kecemasan yang mana talian yang terus bersambung kepada talian kecemasan iaitu 999, dan memaklumkan sistem kecemasan pemegang LPP di mana nombor yang dipilih adalah dipilih sendiri oleh penumpang, contohnya ahli keluarga. Dan juga pemandu harus mempunyai sistem kecemasan seperti mana yang dinyatakan kepada untuk penumpang, dan juga mempunyai fungsi untuk pertanyaan, maklum balas dan banyak lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat yang ketiga iaitu spesifikasi kenderaan di mana pengguna e-hailing mesti menggunakan kenderaan yang bertaraf 3 bintang, setaraf dengan piawaian kereta baru, piawaian penilaian kereta baru rantau Asia Tenggara ASEAN NCAP ataupun yang setara dengannya. Seterusnya mengenai warna kenderaan pula adalah bebas. Yang penting tidak menyamai dengan kenderaan pengangkutan awam, teksi, kereta sewa dan teksi mewah. Dan penggunaan kereta e-hailing ni dia harus memenuhi syarat muatan penumpang seperti mana yang dijelaskan sebelum ni. Dan tidak melebihi kepada jumlah yang ditetapkan. Sekiranya melebihi, pemegang lesen LPP itu sendiri akan mengenakan tindakan kepada pemandu-pemandu e-hailing yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, lesen kenderaan e-hailing yang berstatus completely knockdown TKD dia haruslah tidak melebihi daripada 9 tahun daripada tarikh ianya didaftarkan di JPJ. Manakala untuk pemegang lesen e-hailing yang completely built up, dia haruslah tidak melebihi 9 tahun daripada tarikh ianya dikeluarkan. Pemandu-pemandu e-hailing ni haruslah menghantar kereta mereka untuk menjalani ujian Puspakom sekurang-kurangnya setahun sekali selepas 3 tahun ia didaftarkan di JPJ. Seterusnya, kenderaan berstatus completely knockdown, dia mestilah tidak melebihi daripada 10 tahun daripada tarikh ia didaftarkan di JPJ, dan juga kepada pemandu e-hailing yang memegang lesen berstatus completely built up, kereta tu haruslah tidak melebihi 10 tahun daripada tarikh ianya dikeluarkan. Dan perkhidmatan e-hailing ni haruslah memaparkan tanda pelekat pengenalan yang diberikan oleh JPJ. Seterusnya, syarat yang seterusnya ialah kawasan operasi, di mana e-hailing ni dia kawasan operasinya seluruh semenanjung Malaysia, dan ada syarat yang ditentukan apabila berada di lapangan terbang, mereka harus menurunkan penumpang dan mengambil penumpang di stesen khas yang disediakan oleh pihak lapangan terbang, dan juga pihak e-hailing harus mengikuti syarat-syarat operasi lapangan terbang tersebut. Seterusnya, model operasi, di mana pemandu e-hailing ni hanya boleh berkhidmat membuat perkhidmatan mereka melalui aplikasi e-hailing sahaja. Syarat seterusnya adalah berkenaan dengan tambang dan komisen, di mana tambang yang dikenakan kepada penumpang adalah daripada yang ditetapkan oleh pemegang lesen LPP itu sendiri, dan tambang ni harus dimaklumkan terlebih dahulu kepada penumpang. Dan komisen yang dikenakan kepada pemandu e-hailing adalah tidak melebihi 20% daripada tambang yang dikenakan. Seterusnya kita masuk kepada
terma dan syarat bagi perkhidmatan kendaraan perkhidmatan awam taksi berdasarkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam. Antara terma dan syarat bagi perkhidmatan kendaraan perkhidmatan awam taksi, yang pertama ialah kriteria kelayakan, di mana setiap pemohon lesen pengendali kelas taksi perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM sebagai salah satu daripada 5 entiti perniagaan yang dibenarkan berikut, yaitu yang pertama, perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad, syarikat berhad atau koperasi. Seterusnya, pemohon lesen pengendali kelas taksi yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal atau perkongsian hendaklah pertama, warga negara Malaysia berumur 21 tahun dan ke atas, mempunyai lesen memandu kompeten CDL sekurang-kurangnya 3 tahun dan tidak disabitkan kesalahan jenayah. Kuota bagi permit kendaraan di bawah lesen pengendali kelas taksi adalah seperti berikut. Pertama, perniagaan milikan tunggal hanya boleh memiliki 1 permit kendaraan sahaja. Perkongsian hanya boleh memiliki 1 permit kendaraan sahaja, dan syarikat sendirian berhad, syarikat berhad atau koperasi tidak had bagi permit kendaraan. Seterusnya, dalam terma dan syarat termasuk juga spesifikasi kendaraan, di mana terdapat 5 spesifikasi kendaraan yang diutamakan, yaitu pertama, had usia melesen, had usia kendaraan, keselamatan, rupa bentuk, dan keselesaan seperti yang ditetapkan oleh SPAD dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Terusnya, kawasan operasi. Pengendali berlesen kelas taksi hanya boleh beroperasi di kawasan operasi yang diluluskan oleh SPAD seperti mana berdasarkan permit perkhidmatan. Seterusnya, model operasi. Model operasi bagi PKPA kelas taksi adalah melalui tahanan di tepi jalan atau hentian taksi atau melalui tempahan. Bagi aplikasi telepon pintar, taksi boleh mengambil penumpang melalui tempahan yang diuruskan oleh pemegang lesen perniagaan pengantaraan e-hailing sahaja. Terma dan syarat yang terakhir ialah tanggung jawab pengendali berlesen terhadap pemandu. Pengendali berlesen hendaklah memastikan pemandu taksi memiliki dan membawa dokumen-dokumen yang masih dalam tempoh laku semasa beroperasi seperti berikut. Itu pertama, salinan lesen pengendali yang disahkan oleh SPAD, salinan permit perkhidmatan yang disahkan oleh SPAD, permit kendaraan asal yang berkenaan, cukai jalan, perakuan pemeriksaan, dan kad pemandu. Terusnya, saya akan menjelaskan objektif kajian kami yang kedua, yaitu berkenaan dengan mengenal pasti kesan kewujudan e-hailing terhadap terma dan syarat pekerjaan sedia ada ataupun konvensional. Baiklah, terma dan syarat pekerjaan konvensional merupakan sebuah terma yang telah termaktub di dalam Akta Kerja 1955 dan telah menyediakan peruntukan asas minima bagi terma dan syarat, yaitu termasuk daripada sektor gaji, waktu kerja, hari rehat, cuti umum, dan faedah cuti. Terma syarat yang dinyatakan adalah sangat penting dan menyentuh berkenaan dengan terma dan syarat pekerjaan seperti mana yang terkandung di dalam Akta Kerja 1955. Dari segi gaji, di dalam Akta Kerja yang telah diberikan, beberapa peruntukan berkenaan dengan gaji atau upah seperti gaji yang patut dibayar, masa pembayaran gaji, pendahuluan kepada gaji, dan pemotongan gaji. Pembayaran jumlah setiap pekerja adalah berbeza-beza. Sebagai contoh, bagi kaki tangan swasta, pembayaran gaji adalah berdasarkan daripada gaji minimum yang ditetapkan oleh Majlis Perundingan Gaji Negara. Majikan juga haruslah merujuk kepada undang-undang atau akta bagi menetapkan gaji yang harus dibayar kepada pekerja mereka terhadap terma dan syarat pekerjaan yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya,
majikan boleh merujuk kepada Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 di bawah Akta 732 dan Akta Kerja 1955, Akta 265, Ordinan Buruh Sabah, Ordinan Buruh Sarawak, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Akta Majlis Penetapan Gaji. Seterusnya masuk kepada waktu bekerja. Peruntukan tempoh masa waktu bekerja dan terma dan syarat peruntukan terkandung di dalam Akta Kerja. Padan ini di mana pekerja akan dibenarkan bekerja melebihi tempoh masa yang sebenar, namun bayaran atau upah dikenakan kepada pekerja yang lebih masa seperti yang ditetapkan oleh majikan. Pada kebiasaannya, waktu bekerja di Malaysia adalah 9 jam bagi kaki tangan awam dan bagi kaki tangan swasta pula ianya tidak sama dan bergantung kepada terma dan syarat pekerjaan itu sendiri, dan tidak boleh melebihi daripada 48 jam seminggu. Seterusnya, majikan boleh memberikan jumlah 12 jam sehari pekerjaan, tetapi tidak boleh melebihi 64 jam di dalam sebulan. Manakala faedah cuti yang seterusnya adalah cuti tahunan. Setiap pekerja berhak mendapat cuti tahunan, sungguh pun begitu jangka masa cuti tahunan tidaklah tetap dan berubah mengikut jangkaan masa seseorang berkhidmat dengan majikannya. Menurut Seksyen 60I, pekerja berhak untuk mendapatkan cuti tahunan bergaji bagi setiap 12 bulan pertama perkhidmatannya, 8 hari bagi jangka masa yang kurang daripada 2 tahun, 12 hari bagi jangka masa perkhidmatannya ialah antara 2 hingga 5 tahun, 16 hari jika perkhidmatannya lebih daripada 5 tahun. Cuti tahunan itu hendaklah diberikan oleh majikan dan diambil oleh pekerja dalam masa 12 bulan setelah tamatnya tempoh 12 bulan perkhidmatan berterusan. Pekerja yang gagal mengambil cuti dalam tempoh yang ditetapkan akan kehilangan cuti tersebut. Walau bagaimanapun, pindaan telah dibuat pada tahun 1989 yang mengatakan pekerja berhak untuk mendapat bayaran sebagai ganti kepada cuti tahunan tersebut. Seterusnya kita masuk kepada cuti sakit. Pekerja yang sakit dikehendaki untuk bekerja di bawah menurut Akta Kerja 1955 memperuntukkan hak pekerja yang sakit di bawah Seksyen 60F(1). Seorang pekerja berhak mendapat cuti sakit selepas mendapat pemeriksaan daripada 1 golongan oleh doktor gigi seperti yang diperuntukkan dalam Akta Pergigian 1971. Seterusnya oleh pengamal perubatan yang berdaftar dan dilantik oleh majikan, ataupun jika tidak pengamal perubatan yang dilantik atau kes tertentu boleh mendapatkan rawatan daripada mana-mana pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan. Perbelanjaan rawatan atau pemeriksaan doktor ditanggung oleh pihak majikan itu sendiri. Dalam setahun pekerja berhak mendapat 12 hingga 20 hari cuti sakit bergaji bergantung pada jangka masa perkhidmatan. Kita akan pergi kepada kesan e-hailing terhadap terma dan syarat pekerjaan. Dengan bilangan pemandu yang mungkin kekurangan, syarikat e-hailing menjangka ia mungkin akan memberi kesan kepada tempahan perjalanan pelanggan. Ia e-hailing juga turut menjangkakan tambang dan akan meningkat disebabkan permintaan yang banyak daripada pelanggan kerana pemandu yang berkurangan disebabkan terma dan syarat yang baru telah dilaksanakan. Pihak e-hailing terpaksa membantu pemandu-pemandu yang ingin meneruskan pekerjaan mereka sebagai pemandu e-hailing dengan menggunakan kos pelesenian pemandu yaitu PSP. Pelaksanaan terbaru ini menyebabkan ramai pemandu e-hailing berhenti. Presiden Persatuan Pemandu Grab Malaysia iaitu Arif Ashraf menyatakan bahawa mereka menjangkakan 20 hingga 50% pemandu e-hailing akan berhenti akibat dasar ini. Dalam realiti peratus yang dijangka melambangkan kehilangan sumber pendapatan hampir 40,000 hingga 10,000 pemandu e-hailing, dan beliau telah jelas menyatakan bahawa didapati hanya 10% hingga 50% pemandu sahaja lulus dalam setiap kelas PSB. Terma dan syarat untuk menjadi pemandu e-hailing ialah syarat
E-hailing waktu bekerja adalah lebih fleksibel berbanding pemandu teksi. Hal ini kerana pemandu berasaskan e-hailing dapat bekerja pada bila-bila masa sahaja dan tidak terikat dengan waktu pekerjaan, dan kebanyakan mereka hanya menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan untuk memperoleh wang lebih daripada, manakala pemandu teksi pula terikat pada jadual waktu pekerjaan yang tetap, yang mana hanya beroperasi pada waktu pagi sehingga awal waktu malam. Seterusnya, pada masa yang sama, bayaran gaji juga dilihat amat berbeza di antara pemandu teksi dan pemandu yang menggunakan perkhidmatan e-hailing. Hal ini kerana dapat dilihat orang awam lebih kerap menggunakan perkhidmatan e-hailing kerana lebih murah dan untuk jarak yang dekat, dan mudah untuk menggunakan berbanding perkhidmatan teksi yang lebih mahal dan orang ramai tidak mampu untuk menggunakannya. Jadi maksudnya di sini, jika ramai orang menggunakan perkhidmatan e-hailing ini, mereka memperoleh banyak pendapatan berbanding perkhidmatan teksi lah. Dari segi keselamatan pula, perkhidmatan e-hailing lebih selamat kerana sebelum seorang memulakan perkhidmatan e-hailing, seringan akan dilakukan terlebih dahulu agar tidak rekod jenayah. Pada masa yang sama, pengguna e-hailing boleh melaporkan menggunakan aplikasi secara pantas jika berlakunya sebarang masalah. Jika dibandingkan dengan perkhidmatan teksi, orang awam tidak mengetahui latar belakang dan menimbulkan rasa kurang selesa ketika menggunakan perkhidmatan teksi. Okey, bahagian terakhir, kesan daripada pertumbuhan perkhidmatan e-hailing telah mewujudkan persaingan yang sihat di antara pemandu-pemandu e-hailing, dan pada masa yang sama dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak kepada orang ramai. Akan tetapi, kesan daripada pertumbuhan e-hailing ini telah menyebabkan berlakunya ketidakpuashati dalam kalangan pemandu teksi kerana seolah-olah perkhidmatan e-hailing ini telah menutup punca pencarian mereka. Sebagai kesimpulan, dapat dilihat bahwa e-hailing memberi pengaruh terma dan syarat pekerjaan sedia ada. Pada masa yang sama, dapat dilihat bahwa terdapat perbezaan serta persamaan terma dan syarat antara lesen e-hailing dan lesen teksi. Selain itu, jumlah pemandu e-hailing mempengaruhi kesan kepada tempahan perjalanan pelanggan, yang mana secara tidak langsung menyebabkan impak kepada perubahan terma dan syarat. Ringkasnya, e-hailing mempengaruhi terma dan syarat berdasarkan faktor-faktor tertentu dan mengikut keadaan semasa.